Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hebat daripada saya buat anda semua yang sentiasa cemerlang, yang sentiasa berada dalam keadaan yang hebat. Walaupun dalam sekarang ini kita masih lagi dalam PKP, tapi saya harap anda semua masih lagi bersemangat walaupun perlu belajar secara atas talian. Sama-sama kita menjaga kesihatan, sama-sama kita menjaga kebersihan, supaya wabak COVID-19 tidak terkena kepada diri kita dan juga kepada keluarga kita. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung kelas kita untuk topik yang ketiga, iaitu perancangan perniagaan bahagian 1. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu subtopik plan perniagaan ataupun rancangan perniagaan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh berkenaan dengan plan perniagaan, kita berkenalan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan plan perniagaan. Okey, kalau tengok di sini, plan perniagaan ini adalah satu dokumen yang bertulis yang menggambarkan tentang perniagaan ataupun tentang sesuatu projek yang dicadangkan untuk dilaksanakan secara komprehensif. Erti kata lain, rancangan perniagaan ini ianya adalah satu dokumen bertulis di mana kalau kita sebagai seorang usahawan, kita melaksanakan sesuatu perniagaan, kita kena ada satu dokumen yang menyatakan ataupun satu dokumen yang memberi gambaran tentang perniagaan kita. Itulah dinamakan sebagai rancangan perniagaan. Right? Ia juga dikenali sebagai kertas kerja, cadangan perniagaan, kertas projek ataupun prospektus. Maksudnya kalau rancangan perniagaan ni dia banyak nama lah. Ada orang panggil kertas kerja, ada juga orang panggil cadangan perniagaan, ada juga orang panggil kertas projek. Okey, dia sebenarnya rancangan perniagaan ni dia ibarat seperti kalau kita sebagai tempat rujukan. Okey, maksudnya perniagaan kita perlu ada tempat untuk kita rujuk. Perlu ada satu dokumen untuk dijadikan sebagai rujukan kepada kita untuk kita melaksanakan sesuatu perniagaan. Okey, apa tujuan sebenarnya rancangan perniagaan ni ataupun apakah kepentingan rancangan perniagaan? Okey, kepentingan rancangan perniagaan ini ianya mempunyai 5 tujuan ataupun kepentingan rancangan perniagaan. Iaitu yang pertama, ianya adalah sebagai garis panduan kepada pengurusan bagi memastikan memastikan kejayaan sesuatu syarikat ataupun perniagaan. Seperti saya kata tadi lah, seperti saya kata tadi, rancangan perniagaan ianya merupakan garis panduan untuk kita melaksanakan sesuatu perniagaan. Erti kata lain, kita nak buat sesuatu perlu ada sesuatu yang boleh kita rujuk. So, dalam perniagaan, tempat untuk kita buat rujukan, untuk kita lakukan tindakan adalah rancangan perniagaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ianya sebagai satu alat untuk mendapatkan modal luar bagi pembiayaan pertumbuhan dan perkembangan syarikat ataupun perniagaan. Artinya, bila adanya rancangan perniagaan, kita boleh jadikan sebagai alat untuk kita dapatkan modal luar. Sebagai contoh, kalau anda ingin mendapatkan modal daripada bank untuk dia memberi modal kepada anda ataupun dalam bentuk pinjaman, dia nak tengok apa rancangan perniagaan anda, apa perniagaan anda sebenarnya. So, kalau kita just bagi tahu secara verbal, secara mulut, orang tak akan percaya. So, bagaimana untuk kita mendapatkan kepercayaan? Dengan adanya rancangan perniagaan. Okey, yang ketiga adalah untuk mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih efektif. Artinya, bila kita ada rancangan perniagaan, kita boleh tahu. Kita tahu, okey, untuk sumber ni apa sepatut kita letak. Sumber ni dekat mana tempat dia.
untuk kita buat satu benda ni, sumber apa kita perlukan. Artinya dengan adanya rancangan perniagaan ini, kita boleh mengagihkan sumber perniagaan dengan lebih efektif. Apa sumber-sumber perniagaan ni? Sebagai contoh, contoh kewangan. Kita tahu kewangan untuk kita buat benda ni berapa bajet dia. Untuk kita buat satu benda, berapa bajet dia. Ataupun sumber juga boleh diletakkan kepada pekerja. Kita tahu untuk buat benda ni, untuk buat kerja A contoh, berapa pekerja yang diperlukan. Untuk buat tugasan B, berapa pekerja diperlukan. Erti kata lain, bila adanya rancangan perniagaan, kita dapat kenal pasti berapa ataupun apa yang perlu kita laksanakan dengan setiap sumber-sumber yang ada di dalam perniagaan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah untuk menganalisa dan menilai potensi perniagaan yang dicadangkan. Okay? Artinya bila ada rancangan perniagaan, kita boleh membuat analisa. Okay? Kita boleh buat analisa dan menilai, okay, perniagaan kita ni setakat mana boleh pergi, apa potensi dia. Okay? Dan ianya boleh dicadangkan sebagai tindakan kita terhadap setiap perniagaan yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Okay. Yang kelima adalah sebagai alat untuk meningkatkan motivasi usahawan agar ianya dapat membuat ramalan tentang perniagaan yang diceburi berdasarkan kepada maklumat yang terdapat di dalam rancangan perniagaan. Okay, maksudnya bila adanya rancangan perniagaan secara tak langsung, ianya boleh jadikan sebagai motivasi kepada usahawan. Artinya, contohlah kalau anda buat satu benda, adanya sesuatu perancangan, agak-agak anda bermotivasi tak buat kerja. Sama juga dalam usahawan. So, bila usahawan, bila nak buat satu benda, dia ada sesuatu yang boleh rujuk. Okay? Bila dia ada sesuatu atau tempat yang boleh dirujuk, secara tak langsung, ianya boleh memberi motivasi kepada mereka untuk melaksanakan perniagaan mereka. Dan mereka juga boleh jadikan sebagai ramalan. Maksudnya, bila ada rancangan perniagaan, mereka boleh membuat ramalan tentang kejayaan ataupun tahap, level kejayaan sesuatu perniagaan yang mereka laksanakan. Okey, itu adalah tujuan dan kepentingan rancangan perniagaan. Okey, kita lihat pula pihak yang memerlukan rancangan perniagaan. Siapa sebenarnya yang memerlukan rancangan perniagaan? Okey, yang pertama, pihak yang memerlukan rancangan perniagaan adalah usahawan. Okey, yang kedua pelabur, yang ketiga institusi kewangan, yang keempat pembekal, yang kelima pelanggan dan yang keenam adalah kaki tangan syarikat itu sendiri. Okey, kita tengok satu persatu apakah yang diperlukan oleh keenam pihak ini. Okay, pihak yang pertama adalah usahawan. Kenapa usahawan memerlukan rancangan perniagaan? Okay, seperti mana saya kata tadi, usahawan mereka memerlukan rancangan perniagaan untuk dijadikan sebagai garis panduan kepada mereka. Okay? Ataupun kalau tengok di sini, dikata usahawan memerlukan rancangan perniagaan adalah untuk akan membolehkan usahawan memahami sepenuhnya perniagaan yang dicadangkan. Artinya, bila ada rancangan perniagaan, usahawan tadi mereka dapat memahami. Mereka dapat memahami sepenuhnya. They understand what they want to do. Maksud dia faham apa sebenarnya yang sepatutnya mereka laksanakan bagi perniagaan mereka. Usahawan boleh menentukan terlebih dahulu sama ada terdapat pasaran bagi produk ataupun perkhidmatan yang dicadangkan ataupun tiada. Artinya, bila ada rancangan perniagaan, kita tahu, usahawan tadi dia memerlukan rancangan perniagaan. Kenapa mereka memerlukan rancangan perniagaan? Mereka boleh jadikan sebagai ramalan. Ingat tadi saya kata, mereka menggunakan rancangan perniagaan untuk meramal, untuk membuat ramalan terhadap kejayaan sesuatu perniagaan. So, bila adanya rancangan perniagaan, secara tak langsung mereka boleh kenal pasti sama ada perniagaan mereka ataupun produk atau perkhidmatan mereka tadi, adakah ianya diterima di dalam pasaran ataupun sebaliknya. Sebagai contohlah, anda bercadang untuk buat perkhidmatan nursing di rumah contoh.
So, anda pun buat rancangan perniagaan, anda teliti, anda buat maklumat, cari maklumat, get the data and so on. So, bila you dah dapat segala maklumat, you boleh buat kajian, you tengok balik. Oh, rupanya kalau aku buat nursing at home ataupun pergi secara bergerak, rupanya dekat kawasan ni memang memerlukan. So, bila you dah dapat benda tu daripada rancangan perniagaan tadi, secara tak langsung anda dapat membuat ramalan tentang peratus kejayaan. Nampak tak? Okay, now itu yang pertama. Yang kedua, iaitu pelabur. Pelabur perlu memahami sepenuhnya usaha yang dicadangkan sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Artinya, pelabur ni sebelum mereka melaburkan sejumlah wang ke dalam sesuatu perniagaan, mereka nak tahu perniagaan ni yang kita akan laksanakan nanti, adakah ianya berjaya ataupun tidak. So, untuk dia mengetahui sama ada ianya berjaya ataupun tidak, dengan melihat rancangan perniagaan, dia juga buat study tau. Bukan kita sahaja sebagai usahawan yang buat kajian, mereka juga buat kajian. Cuma berbezanya ialah mereka buat kajian daripada apa yang kita buat, apa yang kita sediakan. Nampak? Maksudnya dia akan buat study, dia tengok, oh, rupanya perniagaan nursing ni, perkhidmatan nursing ni diperlukan di bahagian sini. Oh, boleh. Kalau aku laburkan duit, aku dapat keuntungan. Nampak? Sebab pelabur ni, dia tak akan buat pelaburan kalau tidak dapat keuntungan. Tak ada orang buat pelaburan dengan tanpa ada sebarang keuntungan. Semua orang nak labur, semua orang nak berniaga, nak dapat keuntungan. Sama juga dalam pelaburan perniagaan. Okay? Oleh itu, kehadiran rancangan perniagaan akan membantu bakal pelabur dalam menganalisis dan menilai daya maju sesuatu projek. Maksudnya mereka memerlukan rancangan perniagaan untuk mereka menganalisis dan mereka membuat penanalisaan. Dia buat penilaian terhadap daya maju bagi sesuatu projek tadi. Maksudnya dia tengok, okey, projek ni bagus tak bagus. Kalau bagus, okey, aku labur. Tapi kalau tak bagus, aku cabut lagi. Nak buat apa kita bagi duit sejumlah duit, tiba-tiba tak dapat untung. Kenapa? Tak nak ada orang macam tu kan. Okey, seterusnya kita tengok kepada institusi kewangan. Kenapa institusi kewangan memerlukan rancangan perniagaan? Okey, dalam mendekati institusi kewangan, dalam memperolehi pinjaman ataupun bentuk bantuan kewangan lain, usahawan sering diminta untuk menjelaskan maksud bantuan kewangan, di mana pengguna yang dicadangkan dan bagaimana penggunaan yang dicadangkan dan bagaimana pembayaran balik akan dibuat melalui perniagaan yang akan dijalankan. Maksudnya di sini ialah sebelum kita membuat permohonan modal kepada institusi kewangan, anda perlu nyatakan apa maksud bantuan kewangan tadi, untuk apa kita memerlukan wang tadi, untuk apa, dan penggunaan yang dicadangkan. Maksudnya kita nak dapatkan duit ni untuk modal, contoh untuk modal. So penggunaan modal tadi untuk apa? Untuk contohlah untuk membesarkan kilang ke, ataupun untuk membeli peralatan ke, ataupun jadikan sebagai modal permulaan ke. Okey, dan bagaimana pembayaran balik? Bagaimana pembayaran balik, maksud kita perlu nyatakan bagaimana kita boleh kita nak membuat pembayaran. Maksudnya pembayaran balik kita tadi dalam bentuk macam mana? Ataupun mungkin dalam masa 3 tahun, mungkin dalam masa 35 tahun. Tapi tak ada orang buat 35 tahun ni. Kalau 35 tahun ni rumah boleh lah. Tapi kalau untuk perniagaan, biasanya paling maksimum pun kalau orang buat 7 tahun. Tapi tengoklah, bergantung juga kepada jenis perniagaan yang anda lakukan. So ini semua, perkara-perkara ini semua perlu dinyatakan di dalam rancangan perniagaan. Artinya institusi kewangan ni dia hanya tengok dalam rancangan perniagaan di bahagian kewangan. Dia tengok, you nak buat duit ni, you nak dapatkan duit ni untuk apa? Penggunaan dia macam mana? Bayar balik dia macam mana? Dia akan tengok. That's what saya kata. Semua benda ini perlu dinyatakan di dalam rancangan perniagaan dan ianya diperlukan oleh pihak institusi keuangan. Okey, seterusnya kita tengok kepada pembekal. Pembekal juga memerlukan rancangan perniagaan. Di mana
kredit yang diberikan untuk pembelian bahan dari pelbagai pembekal adalah satu bentuk bantuan lain yang penting untuk kelangsungan hidup perniagaan. Kebanyakan kredit diberikan apabila pembekal yakin bahawa kedua-dua perniagaan dan usahawan itu dapat memenuhi pembayaran dan pembelian yang diperlukan. Artinya di sini ialah pembekal tadi sebelum dia membuat pembekalan kepada kita, sebelum mereka membuat pembekalan barangan kepada kita, mereka juga perlu kenal pasti adakah perniagaan anda tadi ada daya maju dan adakah usahawan tadi boleh melaksanakan tugasan perniagaan tersebut. Maksudnya dia akan tengok kedua-duanya. Kenapa dia perlu tengok kedua-dua benda ni? Because contohlah kalau kita lah nak bagi barang, nak beli, nak jual barang kat orang, kita nak bagi kredit kat orang, kita nak tengok tak orang tu macam mana? Mesti kita tengok kan, orang tu boleh bayar tak aku punya barang ni? Kalau kita tengok orang tu tak boleh nak bayar, buat apa kita nak supply kat dia? Kita tahu kalau dia tak boleh nak bayar, kita bagi barang, of course lah barang kita tadi terlekat kat sana. Barang dia pakai, duit kita tak dapat. Nampak tak? Sama juga dalam pembekalan ini. Maksudnya pembekalan tadi dia memerlukan rancangan perniagaan untuk membuat analisis. Okay? Dia membuat analisa sama ada perniagaan tersebut ada potensi, iaitu yang pertama. Yang kedua, adakah usahawan tadi bagus ataupun tidak. Dia sebenarnya tengok track record. Dia tengok orang ni macam mana. Kalau orang ni jenis yang jujur, amanah, so bolehlah kita bagi. Tapi kalau kita tengok orang track record orang ni, rupanya dia ni tak pernah ada hutang dekat syarikat A contoh. Sebelum ni dia ada hutang dan tak bayar-bayar dah sampai 5 tahun tak bayar-bayar. Of course lah kita tak payah bagi kat dia kan. Itu cerita dia. Right. Seterusnya ialah pelanggan. Pelanggan juga memerlukan rancangan perniagaan. Kenapa pelanggan memerlukan rancangan perniagaan? Tapi sebenarnya kalau untuk pelanggan ni, dia tak adalah sebesar mana pihak institusi kewangan, pembekal dan juga pihak-pihak lain, usahawan dan sebagainya. Semua pelanggan ni dia hanya cebisan kecil sahaja. Di mana pelanggan memerlukan rancangan perniagaan sebab apa? Banyak perniagaan bergantung kepada kontrak dan tender yang dikeluarkan oleh klien institusi sebagai sumber utama perniagaan mereka. Bagi perniagaan sedemikian, pelan perniagaan adalah sebahagian penting proses tender untuk meyakinkan pelanggan dari segi kemampuan dan keupayaan perniagaan bagi memenuhi keperluan kerja tender. Okey, ini biasanya bagi pelanggan-pelanggan yang mengeluarkan tender. Sebagai contohlah kerajaan dia keluarkan tender kepada syarikat kecil, syarikat-syarikat lain lah. So sebelum dia memilih syarikat untuk ikat kontrak dengan pihak government, so dia memerlukan rancangan perniagaan untuk melihat kemampuan ataupun keupayaan syarikat tersebut untuk mereka mengambil tender tersebut. Maksudnya contohlah kerajaan dia buka tender, and then sebelum so syarikat-syarikat lain dia akan beda, maksud dia akan masuk tender tersebut. Contohlah misalnya kata ada 10 syarikat membida tender tersebut. So kerajaan sebelum dia membuat pemilihan, dia akan tengok rancangan perniagaan. Dia tengok syarikat A macam mana, apa dia punya perniagaan dia, and then dia punya sumber kewangan dia macam mana, and then dia punya successful work dia sebelum ni macam mana. So kalau misalnya kata A, B, C sampailah 10 syarikat tadi, daripada 10 tadi dia akan tengok yang mana yang terbaik, yang itulah yang akan pilih untuk melaksanakan tender tersebut. Itu dari segi pelanggan. Biasa kata tadi lah, pelanggan yang ada ikatan kontrak. Okay, now yang seterusnya, yang keenam ialah kaki tangan syarikat. Kaki tangan syarikat juga memerlukan rancangan perniagaan. Kenapa kaki tangan syarikat memerlukan rancangan perniagaan? Di mana perniagaan yang ingin berjaya memerlukan orang yang sesuai untuk bekerja. Pekerja yang berpotensi perlu yakin dengan pekerjaan dan potensi pertumbuhan syarikat ni. Di cerita ni macam ni tau. Untuk kaki tangan syarikat ni, kita tahu syarikat memerlukan pekerja yang berpotensi. So, pekerja yang berpotensi memerlukan maklumat daripada syarikat.
Nampak? Itu saya kata win-win situation lah. Maksudnya pekerja, syarikat memerlukan pekerja yang berpotensi. Okay, so pekerja yang berpotensi memerlukan maklumat daripada syarikat. Artinya di sini ialah kebiasaannya kalau pekerja yang berpotensi, mereka perlu yakin dengan pertubuhan syarikat. Maksudnya di sini kalau kita nak orang tu mesti tahu tentang diri you. Nampak tak? Contoh macam ni lah. Okay? You tahu pekerja you ni bagus. Right? So, kalau you nak yakinkan dia bekerja dengan you, of course you kena bagi tahu tentang syarikat you kepada dia, kepada si A tadi, untuk yakinkan dia bekerja dengan you. So, bagaimana untuk you yakinkan dia? Dengan adanya rancangan perniagaan. You kena bagi tahu kat dia. Nampak? Faham tak? Okay, maksudnya macam saya ialah, okay, you nak ambil dia bekerja dengan you sebab you tahu dia ni bagus. So, kalau you nak yakinkan dia bekerja dengan you kena yakinkan dia. Bagaimana nak yakinkan dia? Dengan you beritahu tentang rancangan perniagaan anda supaya mereka rasa, oh baguslah syarikat ni, ada pertumbuhan lah. So tak apalah aku duduk kat sini, tak ada masalah lah. Sebab kalau 10 tahun akan datang pun aku tak akan hilang pekerjaan. Nampak? Okay? Plan perniagaan boleh digunakan untuk meyakinkan kaki tangan berpotensi untuk mengendalikan perniagaan. Okey. Itu adalah pihak. Okey, pihak yang memerlukan rancangan perniagaan. Okey, maaf lah, saya sedikit berpeluh. Bukan sebenarnya saya takut dengan anda, tapi sekarang ni cuaca memang terlampau panas sehingga kan dalam bilik saya sekarang ni pun memang terlalu panas. Ini pun saya pakai kipas di atas pada kipas, bawah pada kipas. Itu pun masih lagi tak mencukupi. Okey. Seterusnya kita lihat kepada format rancangan perniagaan. Okey. Untuk format rancangan perniagaan, ianya mempunyai, kalau tengok sini dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, 8 format yang perlu kita perlu kita ikut one by one. Kalau tak cukup yang ni, tak lengkap lah kita punya rancangan perniagaan. Okey, kita tengok yang pertama, perlu ada ringkasan eksekutif. Di mana di dalam ringkasan eksekutif mestilah mengandungi penerangan secara ringkas tentang perniagaan, tentang peluang-peluang pasaran, jangka masa keperluan kewangan dan potensi perkembangan dan kejayaan syarikat. Artinya untuk rancangan eksekutif ni, anda perlu nyatakan tentang perniagaan anda secara ringkas. Jangan terlalu padat. Sebab kalau terlalu padat, ianya boleh memberi kebosanan kepada pembaca. Maksud contohlah kita dah tulis panjang-panjang kan. Bila dah awal-awal lagi kita dah pagi berjela-jela, orang nak baca yang lain tu orang tak nak dah. Nampak? So, kita tulis secara ringkas, di mana walaupun ringkas perlu padat lah. Ya, apa yang perlu kita buat, kita letak ialah peluang-peluang tentang penerangan tentang perniagaan, peluang-peluang pasaran yang ada, jangka masa keperluan kewangan, maksudnya dan potensi perkembangan dan kejayaan syarikat. Okey, masuk yang kedua, peringkat yang kedua, bahagian yang kedua adalah pengenalan. Okey, barulah you masuk in detail sikit. Tadi secara umum, yang ni secara detail. Okey, dalam pengenalan anda perlu nyatakan latar belakang perniagaan, nama dan alamat pelan lokasi, nama dan alamat pemilik, jenis perniagaan, visi, misi, moto dan objektif. Okey, maksudnya kena nyatakanlah. Okey, syarikat anda ni beroperasi di mana, alamatnya di mana, namanya apa, dan nama pemilik dia siapa, alamat pemiliknya kat mana. Okey, jenis perniagaan dia macam mana, perkongsian ke, persendirian ke, dan perlu ada misi, perlu ada visi, perlu ada moto. Moto ni bukan motosikal
bukan Honda, bukan motor Honda. Ni motor syarikat. Jangan pula silap faham. Okey. And then yang ketiga adalah deskripsi perniagaan, penerangan tentang perniagaan. Okey, dalam deskripsi perniagaan ini anda perlu nyatakan maklumat perkhidmatan yang anda sediakan, saiz pasaran perniagaan anda, peralatan pejabat perlu dinyatakan, jumlah pekerja juga perlu dinyatakan dan jadual penggajian kepada pekerja juga perlu dinyatakan. Okay, and then yang keempat, rancangan pentadbiran. Okay, bahagian yang keempat adalah rancangan pentadbiran, di mana anda perlu nyatakan bentuk pemilikan perniagaan, carta organisasi, peranan dan tanggungjawab ahli, bajet pentadbiran. Nampak? Okay, maksudnya untuk rancangan pentadbiran ni anda kena nyatakan everything tentang tentang pentadbiran anda lah. Maksud carta organisasi, siapa bos, dan siapa pembantu, siapa pekerja dan sebagainya. And then peranan dan tanggungjawab perlu ahli juga perlu dinyatakan, bos apa dia punya peranan, okay, apa tanggungjawab dia, and then pembantu dia apa dia punya peranan dan apa tanggungjawab dia. Dan juga perlu ada bajet pentadbiran. Bajet pentadbiran ni anda perlu nyatakan lah. Okay, setiap satu gaji pekerja ke bukan. Maksudnya apa bajet pentadbiran untuk anda nyatakan ataupun anda allocatekan kepada setiap bahagian tersebut. Okay. Now, seterusnya yang kelima, rancangan pemasaran. Okay, anda perlu nyatakan apa itu strategi pemasaran perkhidmatan anda. Apakah anda punya strategi harga pun anda kena. Okay, untuk strategi harga ni anda perlu fikir, anda perlu buat kajian. Artinya anda perlu tengok pesaing-pesaing yang lain berapa harga dia, barulah anda nyatakan harga anda. Kita tak boleh terlalu tinggi dan tak boleh juga terlalu rendah. Sebab kenapa tak boleh terlalu tinggi? Kalau terlalu tinggi orang tak datang. Dan kenapa juga tak boleh terlalu rendah? Kalau terlalu rendah, ianya mengakibatkan anda mengalami masalah dari segi pulangan pendapatan. Maksudnya revenue anda nanti akan rendah. So bila rendah sangat, dia akan menyebabkan anda mengalami kerugian. So you kena tengok berapa the highest, berapa paling rendah, and then you cari harga yang pertengahan. Okay, and then strategi tempat perlu nyatakan, strategi promosi sama ada online ataupun offline. Okay, analisis pesaing, anda kena nanti saya kata anda perlu buat analisis pesaing-pesaing yang lain yang berada di dalam bidang yang sama. Jangan pula you pergi, you nak sediakan perniagaan nursing ke rumah, tiba-tiba you buat analisa kedai makan. Tak boleh lah. Dia mestilah bidang yang sama. Dan perlu ada ramalan jualan. Okey, untuk ramalan jualan ini anda perlu buat ramalan untuk setiap bulan. Okey, maksudnya bulan ni ramalan jualan aku berapa? Bulan depan biasa kita buat 6 bulan. 6 bulan ramalan jualan. Dan yang seterusnya bajet pemasaran. Bajet pemasaran ni you nak bagi tahulah. You nak nyatakan okey, setiap satu promosi berapa allocate aku letak duit tadi. Maksud bajet aku guna tak untuk berapa ringgit untuk setiap satu aktiviti. Okey, seterusnya adalah rancangan operasi. Okey, di dalam rancangan operasi ini anda perlu nyatakan carta alih proses. Okey, you kena ada SOP setiap perkara. Perlu nyatakan. Okey, untuk buat contohlah contohlah you buat nursing from home, home to home. Contohlah you buat SOP untuk cuci luka contoh. You kena nyatakan, okey, untuk cuci luka apa SOP dia, apa dia punya carta alih. And then contohlah yang kedua you nak buat tadi untuk cuci luka. Contohlah yang kedua ni anda nak buat checking health untuk orang-orang tua contoh. So you kena ada SOP untuk checking orang-orang tua. So dia tak boleh dalam satu carta alih yang sama, tak boleh. Dia mesti setiap proses perlu ada carta alih mereka, carta alih tersendiri. Okay, and then yang kedua perlu nyatakan senarai mesin dan peralatan yang diperlukan di dalam pemprosesan perniagaan anda. Okay, and then yang terakhir bajet operasi. Okay,
seterusnya perlu ada kesimpulan. Mesti membuktikan kepentingan projek ataupun perniagaan ini. Maksudnya anda perlu buktikan apa kepentingan projek ini. Maksudnya kita nak meyakinkan orang. Maksudnya kesimpulan ni biasanya kita nak yakinkan orang tu supaya orang tu percaya, orang tu yakin dengan perniagaan kita. So kita perlu nyatakan ataupun kita perlu membuktikan kepentingan projek kita tadi. Maksudnya kalau projek kita tak jalan, contohlah projek kita kalau tak jalan akan mengalami kerugian. So you beritahu lah, you kena yakinkan orang. Dan yang terakhir adalah appendix dan lampiran. Yang mana dalam appendix dan lampiran perlu nyatakan surat yang berkaitan. Okey, untuk surat berkaitan ni biasanya anda boleh letak lesen daripada pihak berkuasa tempatan ke PBT, ataupun you boleh letakkan salinan SSM. So semua surat yang berkaitan, ataupun mungkin kalau you nak buat nursing home to home tadi, you kena ada license from KKM contoh. So you sertakan bersama dengan rancangan perniagaan. Okey, dan yang seterusnya data kajian pasaran dan juga perkara-perkara yang lain. Right. Okey. Itu sahaja sebenarnya untuk topik ini. Kita tengok rumusan untuk the whole of the topic. Okey. Rancangan perniagaan amat penting kerana ia menjadi garis panduan kepada pengurusan bagi memastikan kejayaan dan perkembangan syarikat ataupun perniagaan. Alright? Okay, dia sebenarnya dia ibarat macam ni lah. Rancangan perniagaan ni ibarat seperti buku panduan ataupun buku undang-undang yang perlu dipatuhi oleh masyarakat. So sama juga dalam rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan ni adalah satu perkara yang perlu ada bagi setiap usahawan di dalam perniagaan untuk mereka jadikan sebagai garis panduan bagi memastikan perniagaan mereka tadi mendapat kejayaan ataupun dapat diperkembangkan lagi sesuatu perniagaan ataupun sesuatu syarikat. Okey. Untuk dia sebenarnya dalam nota bab 3 ni terdapat contoh. Okey, terdapat contoh. Dah nampak dah. Saya berpeluh. Tadi tak nampak sebab kecil sangat kan. Okey, ada contoh rancangan perniagaan. Okey, adanya peralatan pejabat, jumlah pekerja, jadual penggajian, dan sebagainya. Semua ada dalam nota tu. So nanti you rujuk, you tengok balik. Kalau ada yang tak faham, boleh tanya saya di dalam grup WhatsApp yang kita telah wujudkan. Alright? Okay. Seperti biasa, seperti biasa ada soalan yang perlu anda jawab di dalam Google Form nanti. Iaitu soalan yang pertama, saya hendak anda berikan maksud perancangan perniagaan. Okay, soalan pertama, berikan maksud perancangan perniagaan. Yang kedua, apakah kepentingan rancangan perniagaan kepada usahawan? Okay, yang ketiga, jelaskan 5 pihak yang memerlukan perancangan perniagaan. Bukan 5. Okey, 5 lah. Okey, boleh lah. Okay, dan yang keempat, berikan 6 perkara dalam rancangan pentadbiran. Okey, berikan 6 perkara dalam perancangan pentadbiran. Okay, so itu adalah 4 soalan yang perlu anda jawab. Okey, dan hantar dalam Google Form yang saya berikan. Okey, itu saja untuk topik yang ketiga. InsyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi untuk kita membincangkan topik-topik yang seterusnya. Okey, jaga kesihatan insyaAllah. Okey, kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.